Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Muhaizat berbicara tentang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan bukunya yang masyhur Sifat Solat Nabi. Ayuh kita dengarkan apa yang beliau katakan dan kemudian saya akan react pula ya. Jadi untuk mainkan video ini saya akan mainkan audio saja. Minta izin kepada pemegang copyright yang ini Ribat Al-Mustafa dan YouTube Ustaz Muhaizat Official. Ayuh kita dengar ya. Betul kok kitab Sifat Solat Nabi karangan Syekh Albani bahaya untuk dibaca? Ya, jangan baca. Dan dia pun bukan sifat solat Nabi pun. Tu menurut pendapat dia. Dan Albani ni suhulah dia orang apa dia? Dia orang Allah yang mai tak ingat lah. Albani ni Albania lah ni panggil apa dia? Albania ni orang Albania. Bukan nama artis. Ada nama Albania artis. Ada nama Albani orang Jazair. Orang Jazair dia. Dia orang Jazair. Meninggalnya di Jordan. Masa hamba pergi Jordan dulu ada orang suruh pergi ziarah dia. Nak suka hamba. Hamba tak pergi ziarah dia. Albani ni. Dia ni lah ni orang-orang Wahabi lah mudah kita kata. Albani ni imam dia lah. Sahih Bukhari tak boleh terima lagi. Kalau Bukhari kata sahih tak terima lagi. Kecuali Albani kata sahih. Jalan baru sahih. Kalau Albani kata do'eh lagi. Bukhari kata sahih. Imam Jalaluddin Asyuyuti kata sahih. Dah Albani betul lagi. Dia ni tu keje. Ojo aja. Tapi dia minat baca. Dia ngaji juga. Dan dia minat baca, dia kaji sendiri. Tapi dia ngaji setara mana sangat. Banding dengan Imam Asyuyuti, Imam Abu Bakar Jalaluddin Asyuyuti, Imam Bukhari. Sahih lah ni. Sahih Al-Bukhari ditashihkan oleh Albani. Boleh nyoba ekil lagi. Macam-macam orang manusia dah ni. Pergi Albani lagi. Dia orang ngaji. Ada kata dia tak ngaji. Tapi dalam pengajian dia ada ngaji. Okey, kita sudah pun dengar link bagi video ini dalam kotak description ya. Baik, sedikit react daripada saya. Pertama sekali, buku yang disebut oleh Ustaz Muhaizat sebagai jangan baca ni buku apa tu? Baik, sedikit pengenalan. Buku ini tajuk asalnya dalam bahasa Arab ialah Sifati Solatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ilal taslim ka'annaka taraha. Yang bermaksud sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada takbir sehingga salam seolah-olah engkau melihatnya. Kenapa ada seolah-olah engkau melihatnya? Buku ini sebenarnya ditulis berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW daripada Sahih Al-Bukhari nombor 595. Jika penomboran Fathul Bari nombor 631, hadis yang agak panjang, lihat di bahagian akhir di mana Nabi SAW bersabda, wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan, menyuruhkan untuk kita ni semua umatnya solat sebagaimana kalian melihat aku solat. Kita ni tak lihat Nabi SAW solat macam mana. Zaman baginda tak ada kamera yang membuat rakaman untuk kita lihat pergerakannya. Tetapi apa yang ada ialah para sahabat Nabi SAW yang mereka sendiri menengahan di sini dan mereka sendiri mengamati cara-cara solat Nabi SAW dan mereka menyampaikannya sebagaimana yang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan dan ia sampai kepada kita. Meskipun para sahabat mereka adalah makmum. Bila solat berjamaah, Rasulullah SAW adalah imam di hadapan. Mereka adalah makmum, tapi sambil solat mereka observe macam mana Rasulullah SAW setiap pergerakan daripada takbir tu, takbir macam ni ke, macam tu ke, apa ke, semua pergerakan sehinggalah salam ke kanan dan ke kiri. Okey, bukan sahaja pergerakan tetapi bacaan-bacaan. Sebab meskipun Nabi SAW membaca secara perlahan atau disebut sebagai sir, tetapi disebabkan pada zaman itu noise pollution is very low atau boleh katakan almost zero. Pencemaran bunyi sangat rendah.
Jadi sehingga kan meskipun Nabi SAW membaca secara sir, mereka boleh mendengarnya dan mereka juga menyampaikan kepada kita sebagaimana yang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan, bacaan-bacaan Nabi SAW di dalam solat. Jadi inilah yang kemudiannya dihimpun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan mengenepikan hadis-hadis dhaif ataupun yang lebih rendah dan memasukkan hadis-hadis yang sahih dan hasan sahaja dalam bukunya ini tentang sifat solat Nabi, seolah-olah kita melihatnya. Bila kita baca buku ini, sebab hadis-hadis tu, daripada Mughirah ke apa ke, aku melihat Rasulullah bertakbir begini. Seorang sahabat lain pula, aku melihat Rasulullah bersedekap begini. Sahabat lain pula menerangkan, aku lihat Rasulullah rukuk begini. Tangan tu dekat mana, apa semua tu. Bila kita baca, walaupun kita baca tetapi as if, seolah-olah kita sedang melihat baginda melaksanakan solat tersebut. Demikian juga dengan bacaan-bacaan itu, aku mendengar Rasulullah membaca doa iftitah begini. Aku mendengar Rasulullah membaca ketika rukuk begini-begini, seolah-olah kita sedang mendengar apa yang Rasulullah SAW sebutkan bacaan-bacaan dalam solat. Jadi buku ini sangat ilmiah. Edisi asal 3 jilid. 3 jilid yang tebal-tebal dengan perbincangan macam saya kata sangat ilmiah. Sebab hadis-hadis itu dengan takhrijnya, dengan perbincangan tentang darjatnya, boleh dikatakan setiap muka surat ada nota kaki dan kebanyakannya nota kaki itu lagi banyak daripada teks utama. Nota kaki lagi banyak berbanding dengan teks utama, ya. Okey, dan buku ini disebabkan ia sangat masyhur, sudah pun diterjemahkan ke beberapa bahasa, termasuklah ke dalam bahasa Indonesia. Cuma bagi tuan-tuan dan puan yang belum memilikinya ataupun sudah memilikinya, hendaklah berhati-hati sebab macam saya kata edisi asal 3 jilid. Tapi memandangkan ia macam sangat heavy, sangat ilmiah, sangat berat perbincangannya, ada yang telah meringkaskannya kepada satu buku ataupun satu jilid sahaja. Kalau kita cari dekat Shopee ataupun Lazada atas judul Sifat Solat Nabi, banyak seller jual edisi satu jilid. Okey, nasihat saya, syur saya, beli edisi 3 jilid. Kerana melalui edisi 3 jilid inilah kita akan nampak nilai ilmiah sebenar buku ini dan kesarjanaan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam bidang hadis, ya. Pada pengamatan saya, ini buku yang paling mendalam, paling terperinci, paling detail yang membicarakan tentang sifat solat Nabi. Jadi dapatkan edisi yang 3 jilid tu, baca memang puas hati. Okey, baca memang puas hati. Dan kalau kita sudah pun baca, sebelum tu, link bagi edisi 3 jilid saya bagi dalam kotak description, ya. Okey, sedikit catatan tambahan menyebut tentang buku ini. Macam saya kata, ia buku yang masyhur. Dan kalau kita Google edisi PDF, ada juga. Edisi PDF yang terjemahan bahasa Indonesia pun ada juga. Cuma saya nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan muat turun edisi PDF. Kenapa? Sebab kita dalam rangka kita ingin menuntut ilmu, kita bukan sahaja nak kertasnya sahaja, bukan nak boleh baca dekat skrin sahaja, tapi kita juga kena fikirkan halal haram dan kita juga kena fikirkan tentang keberkatan ilmu tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada dalam edisi PDF itu, baik untuk buku Sifat Solat Nabi ataupun jodoh-jodoh lain-lain, ia tidaklah mendapat izin daripada penerbit asal buku tersebut. Sebab penerbit, mereka memegang hak cipta, mereka telah mengeluarkan belanja yang banyak untuk bayar kepada penterjemah, bayar kepada editor, bayar kepada orang yang membuat layout, bayar kepada untuk mencetak buku tersebut, kos kertas, cover design, banyak belanja yang mereka keluarkan. Sebab edisi PDF tu, apa yang dilakukan oleh orang ialah mereka scan ataupun ambil gambar setiap muka surat, mereka himpun menjadi satu PDF. Jadi ia tanpa izin daripada penerbit. Jadi meskipun seronok, ye dapat kitab free, ye dapat buku free, ia bukanlah dengan izin daripada penerbit. Jadi fikirkan bab halal haram, fikirkan bab keberkatan ilmu, ya. Sebab dalam edisi PDF ni bukan buku sini saja, buku-buku lain pun kalau kita cari memang ada, boleh dapat. Ilmu free ya. No. Okey.
dalam rangka kita hendak menuntut ilmu, pastikan juga kita perhatikan aspek halal haram, perhatikan juga aspek keberkatan Allah bagi ilmu tersebut. Okey, jadi buku ini memang mahal. Kalau edisi 3 jilid RM140 tak silap saya. Ia hardcover 3 jilid berbanding edisi 1 jilid 28 ke RM30 tak silap saya ya. Tapi percayalah, kalau baca edisi 3 jilid tu lebih puas hati. Okay, sebab edisi 1 jilid tu telah diringkaskan dan banyak perbincangan ilmiah yang kita akan terlepas. Jadi nasihat saya, dapatkan edisi 3 jilid. Bagi yang dah ada edisi 1 jilid pun, dapatkan edisi 3 jilid. Okey, bukan saya promote, bukan saya yang jual, tapi ini nasihat saya supaya kita dapat ilmu yang sebenarnya, perbincangan yang sebenarnya, dan kita dapat lihat nilai ilmiah yang sangat hebat dalam buku ini ya. That what makes this book famous, dan nilai ilmiah itulah yang menyebabkan buku ini menjadi masyhur. Dan bila kita dah sebut tentang nilai ilmiah buku ini, kita akan faham kenapa Ustaz Muhaizat kata jangan baca. Sebab bila kita telah baca buku ni, nak sebut baca pun tak boleh juga, sebab baca ni selalunya novel. Bila kita telah kaji, bila kita telah study, bila kita telah membuat semakan kajian mendalam, kita akan nampak nilai ilmiah yang sangat jauh berbeza antara buku ini dan juga video-video Ustaz Muhaizat. Sebab Ustaz Muhaizat, setahu saya, dalam video-videonya dia cerita je. Walaupun dia kata pendapat ulama', dia tak pernah kata ulama' tu siapa. Dia tak pernah kata berkata Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya bahawa sekian-sekian-sekian. Dia tak kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari sekian-sekian-sekian. Dia selalu ulama'-ulama' yang bila kita semak-semak je tak jumpa pula pun. Kan? Dan pernah ke dibaca hadis Sahih Al-Bukhari? Macam tadi saya baca hadis kan, nombor 595, penomboran lain nombor 631. Pernah ke macam tu? Sunan Abu Daud ke Musnad Ahmad ke kan? Jadi berbanding orang yang cerita-cerita ni dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, akan ada jurang perbezaan yang sangat dalam, sangat luas. Dan sebab itulah Ustaz Muhaizat kata jangan baca, sebab kalau baca nampak sangat nanti ya. Okey, saya bukan sembang kosong. Sila dapatkan 3 jilid dan anda boleh bandingkan sendiri ya. Sangat-sangat mudah untuk dibandingkan. Okey, itu pengenalan ringkas tentang buku tersebut. Okey, kedua, Ustaz Muhaizat mendakwa dan dia yang ini buku itu bukan sifat solat Nabi, tetapi menurut pendapat dia. Okey, jadi ini adalah kenyataan yang tidak benar, sebab saya sendiri telah membaca buku tersebut dari cover ke cover, dan ia adalah berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling ada pun mungkin perbezaan dalam penilaian darjat hadis. Itu mungkin ada. Dan ini sesuatu yang maklum berlaku di kalangan para ahli hadis. Tapi nak kata pendapat peribadi itu berbeza. Sangat tak betul. Nak kata pendapat peribadi kalau apa yang Ustaz Muhaizat biasa cerita dalam kuliah-kuliahnya, itu pendapat peribadi lah tu. Okay? Right. Jadi ini adalah kenyataan yang tidak benar. Okay, nombor 3, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, orang Albania, betul. Albania tu Jazair ni Algeria ni Afrika Utara. Saya rasa Ustaz tersasul ni. Okey, meninggal dunia di Jordan, yang itu betul ya. Meninggal dunia tahun 1420 Hijrah. Okey. Kemudian Ustaz Muhaizat mendakwa Albani ni imam bagi orang-orang Wahabi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tak tahu siapa Wahabi ni sebenarnya, tapi kalau Google Ustaz-Ustaz Wahabi akan jumpa sejumlah nama. Okay, nama saya pun ada. Okay? Kemudian tuan-tuan boleh tengok sendiri, ustaz-ustaz tu kebanyakannya ada juga dalam YouTube. Boleh dengar sendiri, boleh tonton sendiri kuliah-kuliah mereka. Mereka pun banyak menulis. Boleh tengok sendiri buku-buku mereka. Ada tak mereka menukil pandangan-pandangan Albani? Berkata Albani dalam isu ini, berkata Albani dalam persoalan ini. Saya rasa jarang-jarang, hampir tidak ada. Yang ada ialah penilaian hadis. Penilaian hadis. Dan penilaian hadis ni pula, berkata Ustaz Muhaizat, orang-orang Wahabi ni Sahih Bukhari pun tak terima, kecuali kalau Albani kata sahih.
Sekali lagi tidak benar. Alright, Syekh Al-Albani beliau tidak menilai ataupun menyemak hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari mahupun Sahih Muslim. Yang beliau semak dan nilai ialah Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah dan kitab-kitab hadis yang lain. Oleh itu bagi orang-orang yang selalu ataupun lazim merujuk kepada penilaiannya, bila mereka rujuk Sunan Abu Daud, baru mereka akan kata disahihkan oleh Al-Albani. Kalau hadis dalam Sunan Ibnu Majah, baru mereka akan kata dinilai hasan oleh Al-Albani. Adapun membaca hadis daripada Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, no. Mereka tidak berkata ia disahihkan ataupun dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kerana Sahih Al-Bukhari adalah sahih by itself, Sahih Muslim adalah sahih by itself dengan sendirinya, ya. Okey, ialah dua kitab hadis yang disepakati kesahihannya oleh umat Islam. Okey, jadi sekali lagi perkataan yang tidak benar, kenyataan yang tidak benar oleh Ustaz Muhaizat. Kemudian Ustaz mendakwa bahawa dia ni tukang jam, jual jam. Sekali lagi tidak betul. Yang betul hobi ataupun kegemaran bagi Syekh Al-Albani ialah jam yang klasik, yang lama-lama tu, yang mechanical, yang automatic tu. Yang itu dia minat, yang itu dia suka. Kadang-kadang kawan minta tolong tengok jam tu yang dah rosak ke, sebab mana ada orang yang pakar jam tu kan, yang kena pakai kata pembesar ketik lah mata pun semua tu kan. Itu kalau bagi jam modern macam smartwatch Samsung sekarang ni, yang saya pakai ni Samsung, tak boleh buat dah. Okey, jadi tak betul ya. Dia bukan nak sebut tukang jam, tak betul. Nak sebut jual jam, tak betul. Tetapi hobinya selain daripada hadis-hadis Nabi SAW ialah dalam jam-jam yang klasik tu. Dan setiap orang ada hobi. Ustaz Muhaizat pun ada hobi, saya pun ada hobi, dan tak patut ianya dibawa masuk ke dalam perbincangan ini. Hobi seseorang itu boleh menjejaskan pula nilai ilmiah, kesarjanaan seseorang itu, yang sangat tidak matang dalam kenyataan itu. Dan perkara ini bukan Ustaz Muhaizat saja, kita tengok ustaz-ustaz azwajah lain pun sama je. Ini hadis ini disahihkan oleh tukang jam tu. Hadis ini dinilai oleh tukang jam. Bila sebut tukang jam, yang mereka masukkan tu ialah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Okey, kemudian Ustaz Muhaizat mendakwa Sahih Al-Bukhari ditashihkan oleh Syekh Al-Albani. Bermaksud Sahih Al-Bukhari itu kemudian disemak dan disahihkan semula oleh Syekh Al-Albani. Sekali lagi, kenyataan yang tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani ialah meringkaskan kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau kita biasa dengan kitab Sahih Al-Bukhari, kita mengaji kitab Sahih Al-Bukhari, kita akan menemui agak banyak juga hadis yang Imam Al-Bukhari kemukakan secara berulang-ulang. Hadis yang sama, tetapi di awal kitab ada, di pertengahan ada, di ujung ada, kadang berulang 2 kali, kadang berulang 3 kali, ada yang 4-5 kali juga. Lalu apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani dalam ringkasan tersebut ialah hadis yang berulang-ulang ni dikemukakan sekali saja. Okey, hadis yang berulang-ulang dikemukakan sekali sahaja, itu saja. Dan selain itu ada beberapa hadis, bukan semua, beberapa hadis ada beliau berikan penjelasan yang ringkas di bahagian nota kaki. Jadi bila ringkasan ini, maka kitab Sahih Bukhari asalnya tak silap saya 8 ke 9 jilid menjadi 5 jilid. Dan 5 jilid itu sudah pun diterjemah ke bahasa Indonesia. Link dalam kotak description ya, boleh dipesan melalui Shopee. Jadi sangatlah tidak betul apabila didakwa Syekh Al-Albani mensahihkan semula, menyemak dan mensahihkan semula kitab Sahih Al-Bukhari. Sebaliknya, apa yang beliau lakukan ialah meringkaskan, okey, dengan hadis yang berulang-ulang dikemukakan sekali sahaja ya. Bukan ada hadis yang dibuangkan, tetapi yang berulang-ulang tu, yang berulang-ulang itu ya. Okey, seterusnya Ustaz Muhaizat pun ada berkata Syekh Al-Albani ini mendaifkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Akhirnya satu kenyataan yang betul. Daripada tadi tak benar, akhirnya betul bahawa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ada mendaifkan 2 buah hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini mungkin mengejutkan, tetapi bagi seseorang yang dalam bidang hadis, ianya bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kerana apa? Okey, seperti mana saya katakan tadi, meskipun kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah 2 kitab yang disepakati kesahihannya
okey, oleh para ulama. Namun secara terperincinya memang ada beberapa hadis yang dibicarakan kesahihannya oleh para ahli hadis yang lain. Dan ini bukan saja benda yang baru saja berlaku, tetapi telah pun berlaku seawal Imam Ad-Daraqutni yang wafat tahun 385 Hijrah. Dan mereka ini bila mereka berkata dhaif ataupun mengkritik kesahihan tersebut, bukan sembang kosong. Bukan bicara kerana Islam liberal, saya tak setuju hadis ni sebab macam tak logik ke apa, bukan begitu. Tetapi perbincangan yang sangat mendalam, dan saya sendiri telah pun membuat video yang khas tentang hal ini berjudul ulasan ke atas Buya Ar-Razi tentang Al-Albani mendaifkan Al-Bukhari. Sebab perkara ini, yakni tuduhan, dakwaan Syekh Al-Albani mendaifkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari adalah dakwaan yang masyhur. Dan bagi orang-orang yang tidak tahu dalam bidang hadis, bukan berada dalam bidang hadis, mereka kata ish teruknya Albani ni, okey. Padahal kalau seseorang tu dalam bidang hadis, dia tahu benda ini sesuatu yang memang telah berlaku sejak daripada awal lagi. Dan bila seseorang tu mengkritik, asalkan dia seorang ahli hadis dan dia melakukan kritikan yang selari dengan ilmu hadis, bukan dengan kritikan yang macam ini tak logik ke, ataupun aku tak suka hadis ni ke, hadis ini anti wanita ke, bukan begitu. Okey, jadi saya pun ada video khas tentangnya. Saya bagi link dalam kotak description, tak payah saya sebut di sinilah. Nanti ulang perkara yang sama akan menjadi panjang pula ya. Okey, jadi betul bahawa beliau ada mendaifkan 2 buah hadis dalam Sahih Al-Bukhari, namun ada penjelasan di sebaliknya, bukan daif biasa-biasa sahaja. Dan perkara ini bukanlah Al-Albani seorang sahaja yang melakukannya, bahkan ahli-ahli hadis sebelum beliau telah juga melakukannya. Dan antara yang masyhur awal lagi ialah Imam Ad-Daraqutni yang wafat tahun 385 Hijrah. Jadi demikian sedikit ulasan, sedikit react daripada saya ya. Sebagai kesimpulan, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan supaya sentiasa bersikap adil meskipun terhadap tokoh-tokoh, individu-individu yang tidak sehaluan dengan kita. Okey, saya sendiri sejujurnya banyak perkara tak selari dengan Ustaz Muhaizat, tetapi saya tak akan mengkritik ataupun membuat video react, melainkan telah jelas ada video itu dan kita kata tak ada nak sebut benefit of the doubt ke nak tersasul ke macam tadi kan. Albania dengan Algeria jauh tu, tapi tak apalah, tersasul kot kan, tak payah kita mengkritik lebih-lebih ke apa ke. Jadi nasihat saya pada Ustaz Muhaizat pun, tak betul lah bila dikatakan Syekh Al-Albani mensahihkan Sahih Al-Bukhari, padahal yang beliau lakukan ialah meringkaskan kan. Jadi samalah juga yang lain tu ya. Dan ayuh kita sama-sama ulang kaji firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-8 surah Al-Maidah, surah yang ke-5, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah kebencian kalian terhadap sesuatu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana ia lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kita lakukan ya. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Seterusnya, alang-alang dah sebut nama Al-Albani ni. Bagi tuan-tuan puan-puan para penonton yang tak kenal lagi Al-Albani ni, okey, inilah peluang keemasan untuk berkenalan dengan seorang tokoh yang hebat, tak sempurna, tak maksum, tetapi seorang tokoh yang hebat. Banyak orang yang suka, banyak orang juga yang tak suka. Okey, seorang tokoh yang hebat dan tak ada cara lain untuk mengenali beliau melainkan dengan kita baca buku ni aja, Sifat Solat Nabi. Okey, yang disebut-sebut ni sebagai jangan baca, ayuh kita baca. Dan duit yang anda keluarkan, macam saya kata tadi, RM140, campur shipment apa semua mungkin RM150. Ia satu pelaburan yang sangat berbaloi sebab anda mendapat ilmu dan kemudiannya anda juga dapat polish, dapat kemas kini solat anda sendiri, baik pergerakannya maupun bacaannya. Okay, sebab kita ni belajar solat zaman tadika, zaman sekolah rendah dulu kan.
Sampai sekarang dah tua, tak ada, kita semak balik. Ayuh kita semak balik. Dan macam mana cara yang lebih baik untuk kita semak, melainkan kita bandingkannya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi buku ini adalah buku yang bagus untuk kita berkenalan dengan Syekh Al-Albani, dan juga buku yang bagus untuk kita perbaiki ibadah solat kita sendiri, ya. Dan bila baca buku ni, yang paling menarik bagi saya ialah mukadimahnya. Mukadimahnya pun sangat panjang. Okey, mukadimahnya tu sangat menarik untuk kita baca, ya. Baik, sehingga sini sahaja. Jadi sekali lagi, jangan lupa dalam kotak description. Mana description ni? Exit video, tab pada tajuk, keluar satu kotak. Saya ada bagi banyak link di situ. Link pertama, video asal Ustaz Muhaizat. Link kedua, link Shopee untuk kita beli, kita pesan buku ini, edisi asal 3 jilid. Tapi sila buat perbandingan dengan seller-seller yang lain, kalau dapat harga yang lagi bagus ke, atau mungkin free shipment ke, kan. Okey, link ketiga ialah Shopee juga, untuk kita memesan kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari yang 5 jilid saya sebut itu. Sekali lagi, sila banding dengan mana-mana seller yang lain untuk mendapat harga terbaik ataupun free shipping. Kemudian ada juga satu buku sebab Syekh Al-Albani ni banyak orang yang mengkritiknya, kan. Jadi ini satu buku yang telah menjawab kritikan tersebut. Okey, risalah pembelaan atas tuduhan, ya, Al-Albani dihujat. Okey, dan kemudiannya video saya sendiri di mana saya menjelaskan Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi ni seorang tokoh agamawan di Indonesia. Okey, jadi saya menjawab beliau tentang pendaifan Syekh Al-Albani ke atas kitab Sahih Al-Bukhari. Sila rujuk video tersebut. Kemudian yang terakhir ialah buku PDF. Yang ini boleh muat turun secara percuma sebab memang pengarang asalnya meletakkannya di situ. Dan pengarangnya saya mendapat tahu sudah pun meninggal dunia. Okey, Ustaz Muhammad Jasir Nasrullah, sahabat dari Indonesia, memaklumkan beliau telah pun meninggal dunia. Moga-moga Allah mengampuninya, merahmatinya, dan menjadikan usahanya ini sebagai amalan pahala yang berterusan untuknya. Sebab antara kritikan ke atas Syekh Al-Albani ialah beliau ni kerap kali melakukan contradiction. Maknanya sekejap kata sahih, sekejap kata daif. Sekejap kata hasan, sekejap kata sahih. Padahal yang menuduh itu, yakni seorang individu bernama Hasan Saqaf, beliau bukanlah seorang yang thiqah, bukanlah seorang yang jujur lagi amanah. Banyak tuduhan-tuduhannya itu sebenarnya tidak betul. Dan ia telah dibuktikan oleh banyak pengarang lain. Tetapi ini tulisan daripada Syekh Nasir Nasrullah, Syekh Muhammad Jasir Jasir Nasrullah daripada negara jiran kita. Okey, jadi bukan edisi terjemahan, tulisan beliau sendiri yang menjawab tulisan ataupun tuduhan-tuduhan Hasan Saqaf. Yang ini boleh muat turun edisi PDF, ya. Okey, yang ini boleh muat turun sebab tak silap saya memang tak ada edisi bercetak, dia edisi PDF sahaja. Okey, jadi link saya bagi dalam kotak description. Okey, baik. Sehingga sini sahaja dahulu. Baguslah juga Ustaz Muhaizat sebut-sebut tentang Syekh Al-Albani ni, kan. Jadi orang yang tak kenal pun bolehlah kenal. Okey, ayuh kita berkenalan dengan tokoh-tokoh. Saya bukan berkata beliau ni maksum, beliau ini terpuji yang dengan sangat-sangat melambungkan apa, tak. Kita menghormati para ulama, dan kalau kita nak kritik, tak setuju pun tak, baca dulu. Baca dulu apa yang dia tulis, tengok dulu. Kemudian baru kita kritik secara adil. Jangan main kritik saja padahal dalam kritikan tu banyak pula yang tak benar, ya. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wah, ini video react kurang daripada setengah jam. Ni rekod untuk saya ni. Selalunya video react tu panjang, lebih daripada 45 minit. Kan? Subhanallah. Okey, sudah tadi kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.